Saya Nizam, Setiausaha Agung Pembela. Saya diamanahkan untuk memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang 5 perkara yang akan menimpa umat Islam selepas daripada PRN ini dalam tempoh 3 bulan. 3 bulan sahaja. Dan tempoh 3 bulan ini akan berlaku berbagai perkara. 5 perkara ini yang paling besar, akan beri efek dan kesan yang besar kepada umat Islam. Yang pertama, minggu depan 17 Ogos akan didengar satu kes cabaran ke atas 20 enakmen jenayah syariah yang akan berlaku di Mahkamah Persekutuan. Kesan kepada kes ni, enakmen jenayah syariah jika gagal dipertahankan, ia akan runtuh. Sebahagian besar padanya akan runtuh. Kesan ripple kepada kes ni jika gagal dipertahankan, maka ia akan merebak ke negeri-negeri lain jika dicabar. Dan jika dicabar dan menggunakan duluan kepada kes ni dan kes Igi Putra sebelum daripada itu, maka setiap satu negeri yang punya enactment yang serupa akan dibatalkan. Kesan jangka panjang pula, jika perkara ni berlanjutan beberapa tahun akan datang tanpa ada apa-apa tindakan oleh pemegang-pemegang taruh Islam dalam negara ni, maka di penghujungnya undang-undang Islam hanya akan tinggal untuk menjaga hal ehwal keluarga Islam, nikah, kahwin dan cerai sahaja. Itu kesan dia, kesan jangka panjang. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Pada September ini ada 2 kes melibatkan isu akidah anak-anak mu'alaf yang diislamkan oleh ibu atau bapa mereka. Kes ini jika gagal, ia akan menyebabkan pengislaman anak-anak mu'alaf yang dibuat sejak 2018 akan dibatalkan secara sistem. Kesannya, ratusan, mungkin ribuan anak-anak mu'alaf ni dimurtadkan secara sistem. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ramai masih belum sedar, dalam 2 bulan selepas PRN ini akan dimulakan satu proses cadangan untuk persempadanan semula kawasan pilihan raya. Persempadanan semula kawasan pilihan raya ni dibenarkan untuk dibuat setiap 8 tahun sekali. Kali ini, jika kuasa politik tidak berada di tangan orang Melayu Islam yang kuat, maka cadangan persempadanan semula itu berkemungkinan akan menjejaskan keadaan dan kuasa politik orang Melayu di dalam negara ni. Jadi, perlu ambil perhatian tentang perkara ni. Itu yang ketiga. Yang keempat, Oktober ini, Perdana Menteri akan menghadap Majlis Raja-Raja, membawa cadangan kabinet, membawa cadangan Kementerian Dalam Negeri berkenaan kes kalimah Allah. Difahamkan, pihak kerajaan bercadang untuk mengeluarkan direktif baru. Tetapi direktif baru itu, dia akan mengharamkan, ini yang difahamkan, direktif baru itu akan mengharamkan penggunaan kalimah Allah di semenanjung Tanah Melayu, semenanjung Malaysia. Tetapi ia akan membenarkan penggunaan kalimah Allah oleh bukan Islam dengan syarat-syarat tertentu di Sabah dan Sarawak. Pembela, kita berpendirian bahawa kita tidak berkompromi tentang kalimah Allah ini. Itu yang keempat. Perkara kelima yang ramai orang tidak sedar. Satu kenyataan akhbar telah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri JPM, Menteri Jabatan Perdana Menteri, Dato' Azalina Osman Said, pada 25 Julai 2023. Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Dato' Azalina, beliau menyatakan Kabinet secara prinsip bersetuju bahawa Akta Hasutan ini, mereka akan melakukan sesuatu pada Akta Hasutan ini supaya Akta Hasutan ini tidak lagi melindungi provokasi terhadap agama dan bangsa. Ia hanya melindungi
raja-raja Melayu, institusi raja-raja, daripada tindakan provokasi. Nampak macam tidak ada apa, tapi kesannya, ini kesan yang kami hendak jelaskan. Kesannya ialah apabila Atta Sultan tidak lagi melindungi provokasi terhadap bangsa dan agama, maka kesan paling besar ialah hak keistimewaan orang Melayu, hak kewarganegaraan, bahasa Melayu dan perkara-perkara yang selama ini dilindungi daripada sebarang tindakan provokasi, pertikaian dan cabaran, malah di parlimen sendiri tidak boleh bangkitkan perkara itu. Perkara ni akan menyebabkan immunity itu, kekebalan kepada perkara ini tercabut, dan kuasa raja-raja Melayu untuk melindungi perkara ini juga tercabut. Ini yang paling besar, dan akan beri efek yang paling besar dan akan menyebabkan negara ini dalam situasi yang tidak elok. Ini perkara yang perlu kita ambil perhatian. Saya akan jelaskan satu persatu perkara ini dengan lebih detail di dalam video-video akan datang. Persoalan tentang apa yang kita boleh buat. Nombor satu, saya mohon tuan-tuan dan perempuan sebarkan video ni seluas-luasnya ke seluruh alam. Biar semua orang dapat, biar semua orang tengok, dan biar semua pemegang taruh Islam mengambil perhatian tentang perkara-perkara yang sedang berlaku ni. Dalam tempoh 3 bulan sahaja selepas PRN ini, perkara-perkara ini akan berlaku jika kita tidak cakna. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk terus menerima maklumat terkini tentang perkara-perkara terkini mengenai isu-isu seperti ini, tuan-tuan boleh follow saya, Nizam.alias, Setiausaha Agung Pembela. Juga TikTok Pengerusi Pembela, Saudara Luqman Sharif. Dan juga boleh ikut follow Muka Buku Pembela, akaun TikTok Pembela Official, untuk dapat maklumat terkini dan untuk kita sama kongsi, faham, cakna dan berbuat sesuatu. Ketiga, apa yang kita boleh buat, tuan-tuan? Hari ini ialah hari mengundi. Tuan-tuan dan perempuan boleh gunakan kuasa yang daripada tangan tuan-tuan sekarang ni untuk membuat pilihan yang betul, supaya perkara-perkara yang akan berlaku di masa depan ni kita dapat mitigate, kurangkan kesannya ataupun elak sama sekali. Hari ni, hari pengundian, undi dengan betul. Keempat, apa yang kita boleh buat? Kepada tuan-tuan yang berminat, tuan-tuan boleh sertai Kor Sukarelawan Pembela. Pautan link kepada pendaftaran Kor Sukarelawan Pembela ada dimuatkan di dalam akaun Muka Buku Pembela. Tuan-tuan boleh pergi kepada link tu, daftar sebagai sukarelawan. Kita ada program, kita ada pelibatan, kita ada maklumat-maklumat terkini yang disampaikan melalui saluran-saluran kita dah tetapkan. Jom daftar, tuan-tuan. Dan terakhir, yang kelima, kita boleh sama-sama doa supaya semua pihak sedar perkara-perkara yang kita nampak akan memberi kesan yang tidak baik kepada umat Islam dalam negara ini dapat dielakkan, dapat dimitigate dan dapat kita tangani secara berhemah mengikut undang-undang dan secara tertib. Okey, itu daripada saya, Nizam, Setiausaha Agung Pembela. Terima kasih. Follow dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.